Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini Rafizi sudah mendedahkan bahwa beliau sebenarnya sudah ada rancangan dalam pemikiran dan listnya. Selepas mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi juga mengumumkan tidak mahu mengambil apa-apa jawatan dalam PKR. Tindakan itu membuatkan ramai orang terfikir apa sebenarnya rancangan yang terbaik untuk Rafizi. Jadi, saudara, antara rancangan terbaik yang boleh dipertimbangkan oleh Rafizi Ramli, jika beliau mahu kekal relevan, berpengaruh dan membawa impak jangka panjang dalam politik Malaysia atau luar politik Malaysia ialah yang pertama, beliau patut kekal dalam PKR dan bangun semula dari bawah. Kelebihannya ialah Rafizi Ramli masih ada pengaruh akar umbi, dapat membina naratif pejuang yang kembali seperti Anwar Ibrahim dahulu. Selain itu, Rafizi juga mempunyai peluang menjadi suara semak dan imbang di dalam parti. Itulah yang terbaik. Strateginya mudah. Kembali sebagai ahli parlimen yang aktif dan Rafizi fokus isu-isu rakyat seperti kos sara hidup dan ekonomi. Rafizi juga boleh menggunakan media sosial dan data analisis yang merupakan kepakaran beliau untuk membangunkan pengaruh digital. Sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda satu produk yang mengubah hidup saya dan keluarga saya. Produk ini produk yang terbaik di seluruh dunia. Saudara, secara ringkasnya, produk ini ialah produk bukan obat, tetapi memberikan imun badan kita kuat menjadi pintar. Kita kena penyakit bukan saja kita tak bersenam atau makanan dan sebagainya. Tetapi punca utama kita kena penyakit ialah apabila imun badan kita jadi lemah, imun badan kita jadi bodoh. Imun badan itu ialah pertahanan semula. Jadi yang Tuhan ciptakan untuk diri kita. Jadi kita jadi sembuh pun adalah kerana imun badan kita jadi kuat dan jadi pintar. Oleh sebab itu siapa yang ada masalah penyakit yang kritikal ataupun mahu tiada masalah penyakit, sila pastikan imun badan anda sentiasa berada dalam keadaan yang optimum supaya kita boleh sehat dan kita boleh elak daripada penyakit. Kalau berminat tentang produk ini, sila hubungi nombor yang tertera. Dan baru sebentar tadi, ada seorang rekan juga mengongsikan bagaimana seorang rekan beliau yang kena kanser tahap 4, kanser payudara, boleh sembuh kerana imun badan beliau meningkat menjadi baik semula gara-gara menggunakan produk ini. Mulanya beliau tak percaya, tapi akhirnya beliau kata, kalau aku tahu lebih awal, aku akan lebih sehat lebih awal. Jadi jangan lambat-lambat, ambil peluang segera. Langkah terbaik yang seterusnya yang boleh dibuat oleh Rafizi Ramli ialah beliau mungkin boleh menubuhkan parti baharu dengan KJ atau Syed Saddiq. Kelebihannya ialah mereka boleh menarik sokongan pengundi atas pagar, iaitu M40 dan golongan profesional muda. Selain itu, mereka menjadi alternatif kepada politik lama. Strateginya pula ialah mereka membina platform berasaskan integriti, meritokrasi dan reformasi sistematik. Sasarkan PRU 16 sebagai platform kemunculan semula. Dan yang seterusnya, strategi yang ketiga, bergabung dengan tokoh politik seperti Khairi Jamaluddin, Syed Saddiq dan bekas teknokrat yang lain. Namun demikian, risiko kepada perkara ini ialah akan berlaku pecah undi pembangkang dan sukar untuk mendapat akar umbi di luar bandar. Strategi yang ketiga atau langkah ketiga yang boleh dilakukan oleh Rafizi ialah mengambil peranan sebagai think tank nasional. Kelebihannya, Rafizi adalah sangat kuat dalam polisi dan data. Rafizi juga dapat terus memberi pengaruh tanpa tekanan politik dalaman. Dengan strategi yang boleh diamalkan ialah membangunkan institusi seperti Ideas, Refsa versi sendiri. Dan beliau juga boleh mencadangkan dasar awam yang praktikal dan rakyat sentrik. Selain itu, menggunakan pengalaman sebagai Menteri Ekonomi untuk menilai kegagalan dan kejayaan dasar. Yang keempat, beliau boleh berehat sepenuhnya dan kembali semula. Kelebihannya mengurangkan fatigue politik, muncul dengan imej segar dan lebih matang. Strategi ini boleh dibuat dengan luang masa dengan keluarga, bisnes dan penulisan.
lalu muncul kembali menjerang PRU atau bila gelombang reformasi muncul semula. Melancarkan buku atau dokumentari sebagai kempen soft comeback. Dan yang kelima ialah terlibat dalam bidang korporat dan sosial. Kelebihannya, jaringan dan pengetahuan ekonomi yang luas dalam diri Rafizi. Beliau juga boleh membantu rakyat dari sektor sosial dan ekonomi. Strategi yang boleh beliau lakukan ialah membangunkan startup sosial dan koperasi nasional. Beliau juga boleh menggunakan kekuatan branding Invoke untuk bantu peniaga kecil, koperasi dan masyarakat luar bandar. Saudara, ini ialah option-option yang boleh dibuat oleh Rafizi. Kekal dalam PKR, jadi suara rakyat yang lantang, dan membina semula pengaruh melalui platform idea dan solusi, bukan semata-mata perebutan kuasa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling hangat hari ini adalah berkaitan dengan pendedahan Rafizi. Sekali lagi Rafizi mendedahkan langkah sulit yang berlaku dalam PKR. Hari ini, Rafizi sekali lagi mendedahkan ada tawaran diberikan kepada beliau dalam jawatan PKR. Ini memang hebat. Rafizi akhirnya menolak tawaran Nurul Izzah untuk jawatan timbalan Presiden PKR lantikan. Wah, adakah ini satu langkah baharu yang dicipta oleh kepimpinan PKR untuk coba meredahkan ledakan politik yang sedang berlaku dalam negara, khususnya dalam PKR. Menteri Ekonomi yang akan tamat perkhidmatannya, yaitu Rafizi Ramli, berpegang pada keputusannya untuk tidak menerima sebarang jawatan lantikan dalam PKR. Dia turut mendedahkan Nurul Izzah Anwar menawarkan jawatan timbalan Presiden kedua kepadanya. Nurul Izzah masa dia jumpa saya, dia cuba nak bawa cadangan kalau ada timbalan presiden dilantik. Saya timbalan presiden dilantik. Kalau presiden dilantik pun saya tidak berminat. Apatah lagi apa-apa jawatan. Kerana ia bukan soal jawatan tetapi ia soal message dan juga perjuangan yang kita nak bawa. Katanya seperti dipetik The Star hari ini. Rafizi yang telah tewas pada Nurul Izzah pada pemilihan timbalan presiden PKR pada 23 Mei lalu. Saudara, apa pula pendapat Anda semua tentang isu dan juga yang dibawakan pada hari ini? Patutkah Rafizi menolak gagasan itu ataupun langkah yang dibawa oleh Nurul Izzah yang didedahkan oleh Rafizi ini? Saudara, sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan Anda satu produk yang mengubah hidup saya. Produk ini, Transfer Factor for Life. Saudara, kita sembuh daripada penyakit kerana kekuatan daya imun badan kita. Dan paling teruk sekali ialah kita kena penyakit kerana imun badan kita jadi lemah, imun badan kita jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah dan imun badan jadi bodoh, semua jenis penyakit pun menyerang kita, lalu kita sakit. Jawapan kepada segala penyakit ialah kita kuatkan daya imun badan kita. Itulah fungsi yang digunakan oleh Transfer Factor produk ini. Menguatkan imun badan kita, memberikan imun badan kita lebih bijak. Jadi cepat beli produk ini kerana produk ini memberikan pulangan yang sangat berbaloi untuk Anda semua. Baru sebentar tadi saja ada rakan saya yang telefon, beliau pernah kena gout, sekarang makan produk ini dan dia kata dia tak lagi bergantung pada ubat. Makan ubat boleh, tapi jangan bergantung kerana itu juga akan memudaratkan Anda. Terus makan produk ini, hubungi nombor yang tertera. Oke, kita cerita tentang politik lah kan. Datuk Seri Rafizi Ramli telah menolak tawaran daripada Nurul Izzah Anwar untuk dilantik semula sebagai timbalan Presiden PKR selepas kekalahannya dalam pemilihan parti baru-baru ini. Beliau menegaskan bahawa keputusan tersebut bukan soal jawatan, tetapi berkaitan dengan prinsip dan mesej perjuangan yang ingin dibawanya. Rafizi turut menyatakan bahawa beliau tidak berminat untuk menerima sebarang jawatan lantikan dalam parti selepas kekalahannya dalam pemilihan tersebut. Beliau menekankan bahawa tindakan ini adalah untuk menghormati mandat yang diberikan oleh perwakilan parti dan untuk mengelakkan sebarang persepsi negatif terhadap integriti proses pemilihan. Keputusan Rafizi ini mencerminkan pendiriannya yang konsisten dalam menolak politik jawatan dan menekankan kepentingan prinsip
serta integriti dalam perjuangan politik. Saudara-saudara sekalian, apa pula pandangan Anda semua? Adakah Rafizi akan terus bangkit ataupun beliau akan terus berehat? Adakah Rafizi akan bangun dengan reformasi 3.0 bersama NGO anak muda, ataupun akan melancar kempen pemulihan nasional berasaskan idea bukan parti, ataupun akan bertanding semula untuk jawatan tapi sebagai calon rakyat? Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling hebat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, menjadi persoalan besar hari ini ialah, adakah kemungkinan Rafizi akan dipecat PKR? Kemungkinan-kemungkinan seperti itu memang boleh berlaku kerana politik ini adalah kemungkinan. Semuanya tentang persepsi dan semuanya tentang seni, bagaimana nak mencatur kemungkinan. Tiada yang boleh diragui dan tiada yang boleh ditolak, dinafikan 100%. Baiklah, bolehkah Rafizi Ramli dipecat PKR? Atau adakah kemungkinan beliau dipecat? Hal ini kerana ada netizen dalam ruangan komen menyatakan sebenarnya Rafizi sudah melanggar beberapa peraturan ataupun beberapa prinsip disiplin dalam PKR. Antaranya, dalam hiruk baru-baru ini, Rafizi begitu lantang sehingga kata Anwar juga, dia mengakui ada sedikit keterlanjuran dalam kempen hiruk ataupun dalam kempen pemilihan PKR termasuk pemilihan timbalan presiden PKR. Kedapatan ataupun ketahuan di sana, Rafizi lantang menyuarakan beberapa kelompangan dan kelemahan yang berlaku dalam PKR. Jadi mungkinkah itu akan menyebabkan PKR akan memecat Rafizi? Sebelum kita teruskan, saya bacakan kepada Anda, wajarkah PKR memecat Rafizi? Kalau Anda setuju PKR pecat Rafizi, apa pula sebabnya? Ataupun sebaliknya, apakah Anwarlah yang patut mengundur diri? Itu pun Anda yang boleh komen. Tapi pada itu, saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang mengubah kualiti hidup saya dan keluarga saya. Ini produk For Life Transfer Factor. Secara ringkasnya, produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Dia mendidik daya imun badan kita menjadi pintar. Kita kena penyakit kerana masalah imun kita yang lemah, masalah imun kita yang jadi bodoh. Tapi kita jadi sembuh juga kerana imun badan kita yang menjadi kuat dan menjadi bijaksana. Di luar sana ada pelbagai jenis penyakit. Imun badan kitalah yang memberikan kekuatan perlindungan kepada kita. Bukan ubat sahaja yang menyembuhkan kita, tetapi daya imun badan kita yang merupakan anugerah semula jadi daripada Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang menyembuhkan kita semua. Jadi cepat dapatkan produk ini, hubungi saya di nombor yang tertera. Dan baru sebentar tadi ada satu testimoni yang luar biasa daripada seorang sahabat. Beliau bercerita bagaimana susahnya beliau menunaikan solat kerana masalah tinggi darah dan gout. Gout begitu sakit, begitu perit. Tapi dengan menggunakan produk ini, meningkatkan daya imunnya, hari ini beliau kini dapat menunaikan solat dengan begitu baik. Bagaimana dengan Anda? Nak tunggu lagi, terpulang pada Anda. Baik, kita nak cerita sekarang. Walaupun terdapat laporan mengenai aduan terhadap Rafizi kerana menerbitkan panduan mengundi semasa pemilihan parti, tiada tindakan disiplin yang diambil terhadapnya setakat ini. Adakah wajar PKR memecat Rafizi? Secara prinsip, tindakan memecat Rafizi tidak wajar kerana pertama, tiada pelanggaran serius yang dilakukan oleh Rafizi. Tiada bukti kukuh menunjukkan Rafizi melanggar perlembagaan parti atau menjejaskan integriti PKR secara terbuka. Yang kedua, perbezaan pendapat adalah sebahagian daripada demokrasi. Rafizi dikenali sebagai tokoh reformasi yang lantang dan perbezaan pandangan dalam parti adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Sokongan akar umbi, walaupun beliau tewas dalam pemilihan,
Rafizi masih mempunyai sokongan daripada sebahagian ahli dan penyokong parti yang menghargai perjuangannya dalam membawa agenda reformasi. Kepentingan kestabilan parti memecat tokoh berprofil tinggi seperti Rafizi boleh menyebabkan perpecahan dalam parti dan menjejaskan imej PKR sebagai parti dan menghargai kebebasan bersuara dan demokrasi dalaman. Sebaliknya, PKR boleh mengambil pendekatan untuk merapatkan jurang perbezaan pandangan dan menggalakkan dialog konstruktif dalam kalangan pemimpin dan ahli parti. Ini selaras dengan semangat reformasi yang menjadi asas penubuhan PKR. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.